wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'ansir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'ansir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'ansir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa karya, tuan pengurusi karya, tuan imam, hadirin dan hadirat, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Pertamanya, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita pergi dan balik, kita mendapat darjat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kita sedia maklum bahawa orang yang berjalan dalam waktu kegelapan datang ke masjid untuk solat berjemaah, maka Allah akan tempatkan mereka iaitu syurga di tempat-tempat yang tertentu, tuan-tuan. Subhanallah. Kelebihan pada orang yang berjalan malam. Ya, walaupun berjalan malam untuk ke masjid dan ke surau, kegelapan itu memang nampak gelap, tuan-tuan, tetapi Allah akan bagi cahaya di syurga kelak, insya-Allah. Dan kemudiannya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama jaga diri. PKP takkan berlaku lah. COVID makin meningkat. Siapa yang rasa wajar untuk enjet yang ketiga, teruskanlah enjet, tuan-tuan. Kalau rasa tak nak, jagalah kesihatan diri masing-masing. Jaga kesihatan dengan apa? Buatlah cara kehidupan yang orang kata makannya elok, exercise ke apa, tuan-tuan. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan seterusnya, jangan putus-putus berdoa buat saudara kita, sahabat kita yang berada di Palestin. Mereka kalau tengok statement minggu hari itu, yang 2 hari lepas, 3 hari lepas, Netanyahu kata mereka akan terus serang Gaza, tuan-tuan. Dan mereka mula mencabar Russia yang mempersoalkan serangan mereka, tuan-tuan. Wallahu alam. So doakanlah yang terbaik buat umat manusia, umat Islam, dijaga dan dipelihara di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Tapi basic mudah je. Dalam kita dengar secara online ni juga, kena ingat bahawa orang yang menyerang ataupun orang kafir harbi ini, mereka akan takut dengan umat Islam apabila umat Islam bersatu padu, umat Islam berjemaah penuh subuh, tuan-tuan. Penuh subuhnya, penuh isyak, tuan-tuan. InsyaAllah gerunlah mereka, kejayaanlah buat umat Islam, tuan-tuan. Hari ini wallahu alam, tuan-tuan. Okey. So
prihatin bersama, kita dah berada pada penghujung, hampir penghujung tahun 2023. Doa sungguh-sungguh yang terbaik. Dan seterusnya tuan-tuan, kita sambung kita punya perkongsian dalam kitab Firman Haji, dalam bab munakahat, masih lagi dalam muqaddimah perkahwinan. Yang terakhir itu berkaitan dengan perempuan dan lelaki boleh melihat, ya, maknanya perempuan boleh melihat dengan bukan mahramnya. Kalau sebelum ini dikaitkan dengan satu, tujuan rawatan perubatan. Yang keduanya ketika proses jual beli. Yang ketiganya ketika menjadi saksi atau memberi kesaksian, yakni dalam proses mahkamah, tuan-tuan. Okey. Keadaan ini perlu pada perbuatan melihat orang yang dituduh ataupun orang yang menuduh, tuan-tuan. Okey. Dan yang keempat, yang dibenarkan perempuan melihat dengan bukan mahramnya, iaitu ketika belajar, tuan-tuan. Okey. Hal ini demikian kerana terdapat perkara yang wajib dipelajari dan ada perkara yang sunat. Ini perlu untuk mendapatkan manfaat yang dibenarkan oleh syarak. Sungguh pun dibenarkan melihat atau menyentuh perempuan bukan mahram berdasarkan situasi yang dinyatakan sebelum ini. Ia hendaklah sekadar yang diperlukan sahaja. Ya, yang sekadar diperlukan sahaja, tuan-tuan. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut dibenarkan disebabkan darurat atau keperluan sekadar yang boleh menghilangkan kesulitan dan mencapai matlamat, tuan-tuan. Itu sahaja. Bukan lebih daripada tu, tuan-tuan. Contoh lah kan. Sekarang ni ramai guru-guru atau ustazah-ustazah perempuan, kan. Yang laki ni bila penceramah ustazah datang ada, tuan-tuan. Itu tak boleh lah, tuan-tuan. Kan, yang ustaz-ustaz datang dia tak datang. Itu parah nama, tuan-tuan. Ya, itu memang parah nama. Lebih-lebih lagi semalam ada keputusan apa? Yang menggugurkan undang-undang tentang mengurat bini orang. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Saya belum study lagi bab tu. Yang paling penting, yang semua yang ada kat depan saya ni, jagalah bini masing-masing. Ingat, walaupun ayahanda semua dah berumur, alah ustaz, bini Dan tak ada orang nak ngurat dah, bolong tontu lagi. Tantah orang tahu kan, manalah tahu. Haji tu bini dia dahsyat. Apa pasal? Dalam peti ais 1 kilo omeh. Jangan kata tak ada, ya. Negeri Sembilan ada. Start data. Perempuan umur 70, laki umur 30 kahwin, tuan-tuan. So jagalah bini masing-masing, ya. Dan kemudian yang di hadapan saya ni mungkin yang dia datang buat masjid di bawah bini sulung, tuan-tuan. Bini sulung. Tapi kalau pergi makan breakfast, dia bawa bini bongsu. Mana tahu, kan. So jagalah elok-elok, jagalah molek-molek. Sekarang ni dah tak ada dah istilah itu. Tapi dalam undang-undang syariah ada lagi lah, melarikan bini orang. Ada undang-undang ni lagi, tuan-tuan. Melari bini orang, ya. Yang kita sekarang ni, yang kita persoalkan sekarang ni, kalau bini orang ngurat laki orang, tu pun kena tengok kat, tuan-tuan. Dulu kita dengar laki ngurat perempuan. Tak ada, tuan-tuan. Ada perempuan ngurat laki. Ramai hari ni, ya. Ada kes berlaku, ya, bercerai sebab apa? Perempuan tu dia ngurat laki orang, tuan-tuan. Dia bini orang, dia ngurat laki orang, tuan-tuan. Atas dasar nak keselesaan, atas dasar nak kekayaan, atas dasar nak kemewahan, tuan-tuan. Dan yang paling penting, atas dasar cerita drama yang banyak keluar drama Malaysia ni, tuan-tuan. Ya, minta maaf lah. Drama Malaysia ni cerita cinta-cintun lah, ambil bini orang lah, ambil laki orang lah. Itu yang banyak keluar, tuan-tuan. Cubalah cerita tentang kebaikan, kan. Jarang keluar cerita yang kebaikan, tuan-tuan. Dulu cerita yang banyak, cerita baik-baik, tuan-tuan. Cerita apa? Rumah Kodai. Bulan puasa, rumah Kodai dia elok, ya kan.
Cerita zaman dulu apa dia? Pimai-pimai tentu. Cerita tentang masyarakat tuan-tuan. Sekarang ni no comment lah wallahu a'lam. Okey. So jadi walaupun dalam keadaan hukum yang membenarkan isu menyentuh atas dasar rawatan, atas dasar jual beli ke apa, jual beli ni sekarang tak payahlah nak sentuh tuan. Berapa nak sentuh orang? Hari ni pun ramai juga orang kita yang doket Malaysia ni, alhamdulillah. Sekarang kita dulu mungkin thumbprint tu nak kena pakai chop itu tuan-tuan kan. Kenalah sentuh jari orang. Tapi zaman sekarang ramai pekerja dia lapik kan dengan pakai glove tuan-tuan. Kira settle lah tu. Tapi zaman sekarang pun dah ada yang style thumbprint terus dah. Tak perlu risau dah tuan-tuan. Okay? So, benda tu makin lama makin baik. Menjadi saksi jelaslah nak kenalkan orang ni. Orang ni lah yang merompak. Orang ni lah yang mencuri. Untuk kenal tahu. Ketika belajar, yang tu pun boleh tuan-tuan. Maknanya ketika belajar dalam menuntut ilmu, melihat yang bukan mahram tuan-tuan dalam keadaan batas-batas yang tertentu yang dibenarkan sahaja. Okey? Jelas Clear So, lepas ini dah tak ada isu dan tidak ada permasalahan tuan-tuan. Cuma dari segi rawatan hari ini kita dah ada pilihan. Sebab apa? Sebab dah ada. Kalau untuk perempuan ada kelebihan kepada doktor perempuan, ada yang pakar-pakar tuan-tuan. Kalau lelaki, ada yang doktor lelaki. Kecuali dalam keadaan yang emergency, yang tidak boleh dielakkan tuan-tuan. Okey. Seterusnya 2.3. Peminangan. Apabila seorang lelaki benar-benar yakin dengan sifat-sifat baik pada diri seorang perempuan, dan dia juga telah tertarik hati setelah melihatnya, maka tibalah saat untuk meminang perempuan tersebut. Dalam kitab fiqh, betul-betul yakin dengan sifat-sifat baik perempuan tu. Yang berlaku realiti, kono-kona yakin dulu. Dia tu baik ke tak baik. Maknanya berkawan dulu kan. Kita kawan lah dulu. Takut nanti kan macam mana. Itu masalah zaman sekarang ni. Dalam kitab fiqh, kita dah benar-benar yakin nak minang dia, barulah kita nak. Meminang bererti menyatakan keinginan seseorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Okey. Masa yang dibolehkan dan diharamkan meminang. Okay, ada waktu je yang boleh diminang dan ada waktunya yang haram dipinang. Okay. 2.3.1.1. Peminangan boleh dilakukan secara terus terang ataupun secara kiasan apabila seorang perempuan yang bakal dipinang itu tidak bersuami atau tidak dalam iddah. Okey. Bukan bini orang, bukan dalam iddah, maka boleh pinang secara terus terang. Perempuan itu juga bukanlah terdiri daripada perempuan yang haram dikahwini, seperti yang dijelaskan sebelum ini. Maknanya perempuan tu mestilah bukan mahram. Kalau mahram dia, tak bolehlah dia kahwin tuan-tuan. Okey, tu jelaslah. Yang penting boleh pinang terus terang. Perempuan itu dia bukan bini orang dan dia bukan dalam iddah. Tapi orang kita zaman sekarang terlampau terus terang juga pun ada juga. Kau ni dah kahwin ke belum, dik? Belum. Acik nak minang kau lah. Itu tak tahan tu. Lepas tu budak tu mulalah tersipu kan. Ada orang nak minang dan dia tak tahan lah. So kono elok cakap tuan-tuan. Ataupun berada ni jumpa dengan seorang perempuan janda. Kau ni belum kahwin lagi, kau lepas dah bercerai ataupun lepas laki kau meninggal, belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi. Okeylah, dia nak ngurang kau lah. Tu tak tahan tu. Itu pun dah kira tahu kita kan minang tuan-tuan.
Okey, so jaga-jaga tuan-tuan. Maknanya boleh terus terang ataupun secara kiasan. 2.3.1.2. Apabila perempuan itu masih dalam iddah, sama ada kerana bercerai mati ataupun talak bain, peminangan hendaklah dilakukan secara kiasan sahaja. Pertama, kalau perempuan itu dalam iddah, laki dia meninggal, maknanya waktu ihdat lah 4 bulan 10 hari tuan-tuan. Kita Islam ihdat perempuan 4 bulan 10 hari. Kalau zaman jahiliah dulu, setahun dikurungnya perempuan tu. Jahiliah dia kurungkan perempuan tu masih dalam ihdat, maknanya laki dia meninggal, perempuan tu dikurung oleh masyarakat dalam bilik. Setahun tuan-tuan. Kita 4 bulan 10 hari. Itu pun ramai perempuan yang mengungut. Apa lama sangat iddat ni kan? Ini hukum, jangan dibuat main tuan-tuan. Sorry to say lah, kalau suami meninggal, basicnya kubur memang tak boleh pergi. Kan, masa nak pergi ke bumi kan tu, kubur pun tak boleh pergi, duduk rumah. Kan? Sekarang basic hukumnya, kan selalu kita pengurusan jenazah, doket masjid kan. Doket masjid pun tak boleh pergi tuan-tuan. Kita dia, kadang-kadang orang tanya, Ustaz boleh lah, Ustaz boleh lah. Itu tahan dengar tu. Dia tanya kat Ustaz. Kan? Saya kata hukum gitu. Ustaz kalau dia dah pergi, buat apa tanya lagi? Itu masalah tu. Dah pergi kan, buat apa tanya lagi? So maknanya dia memang tak boleh keluar rumah tuan-tuan. Tapi kalau dah habis pengurusan jenazah, 3 hari lepas tu dia nak pergi tengok kubur tu kan, pandai-pandai lah jaga dia punya waktu ihdatnya tu tersebut tuan. Apa maksudnya? Manalah tahu laki yang meninggal 27 Ramadan kan, kita kat biasa kita ni 1 Syawal pergi ziarah kubur. Kubur tu ramai tak orang? Ramai, wajar tak pergi? Tak payahlah. Kan? Cerita bab ihdat ini tak perlulah nak pergi. Orang kata apa? Ayat kurang ajar, menempel-nempel kan. Tak payahlah ngado. Lepas tu kita tak boleh pergi kenduri kendara, tak boleh ni semua tuan-tuan. Sebab apa? Dia punya waktu ihdat dia tu. Kena duduk dekat rumah tuan-tuan. Okay? So, hukum gitu. Tuan-tuan perempuan pergi, hajar-hajar pergi. Itu pandai-pandai perempuan lah. Itu dengan hukum dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Kadang-kadang tidak dinafikan dia nak pergi sangkat masjid. Iaitu apa? Orang kata penghormatan yang terakhir kepada suaminya tuan-tuan. Sebab tu zaman dulu, orang dulu, bila suami meninggal, isteri tu buat kata urus dekat rumah je lah. Kan? Urus kat rumah je. Tapi suasana zaman dulu mungkinlah kan, sembahyang jenazah tu kurang ramai tuan-tuan. Zaman sekarang ni masya-Allah, keprihatinan masyarakat kita ni, dia semua akan suka, bukan suka lah maksudnya, sembahyang jenazah tu semua memang nak pergi kepada penghormatan. Sebab itulah orang buat kat masjid, orang buat kat surau tuan-tuan. Sebab tu ada tempat-tempat tertentu macam di pantai timur, dekat utara tu, kadang rumah dia kan jadi rumah kampung. Sembahyang jenazah dia tu doket kawasan lapang tu je. Kan? Maksudnya apa dia? Kat luar rumah tu dia pasang kemah. Kemah tu letak jenazah, orang semua sembahyang. Sebab sembahyang jenazah kan tak ada sujud. Ada ke sujud sembahyang jenazah? Ada tak? Tak ada kan? Jangan ngado pula. Ada yang sujud nak sembahyang jenazah. Sebab tu dia punya style gitu. Kemah tu dia letak jenazah kat depan tu.
Orang boleh semayang ramai, tuan-tuan. Tu tradisi lah, cara masing-masing lah, tuan-tuan. Okey? So, gitulah dia punya keadaan, tuan-tuan. Ihdat yang tadi. Kalau zaman jahiliah, duduk dalam bilik, dikurung, diluluhkan dengan bondo hitam semua, tuan-tuan. Tu jahiliahnya dulu. Nabi SAW bawa dalam Islam, kita pakai hitam saja. Macam orang yang bekerja tu tak elak-elak lah. Kan, orang yang bekerja. Jadi dia dapat cuti berapa hari je. Tapi saya ada seorang senior lah, kerja JAKIM Ustazah tu. Suami dia meninggal, dia cuti 4 bulan, tuan-tuan. Maknanya dia tolak cuti rehat dia yang banyak tu 2 bulan. 2 bulan lagi dia cuti tanpa gaji. Dia cuti tanpa gaji, dia cuti 4 bulan. Memang dia jaga betul lah. Tapi kalau yang kadang-kadang yang muda-muda tu tak boleh nak elak tu, dia kena lah. Pakaian dia pun kena pakailah pakaian yang pudar-pudar, tuan-tuan. Yang lelaki ni pula, yang duduk kat ofis, tengok ada perempuan tu yang boleh lepas lelaki meninggal, jangan ngado pula. Apa pula kau dia tengok muka kau pudar, golap, pakaian kau pakai ni. Itu kurang hajar nama. Kerana apa? Tak jaga sensitivity, tuan-tuan. Rupa-rupa saja dia cakap yang tu, rupa dia nak ngurat. Tu parah nama. Okey? Yang ni lah yang berkaitan dalam bab talak bercerai mati dan talak bain. Hendaklah dilakukan secara kiasan. Boleh tak dia nak meminang? Boleh, tapi dengan cara ayat kiasan, tuan-tuan. Okey? Talak bain ni, apa dia talak bain? Talak bain ni dia ada 2. Satu bain sugra, satu lagi bain kubra. Untuk makluman, tuan-tuan, saya kalau ngajar bab kitab munakahat ni, ada sampai ke poin tertentu saya akan cerita. Mungkin bab tu dia lambat lagi. Akan datang bila sampai kat bab tu, kita akan jadi refresh balik dengan lebih dalam yang kita akan pelajari, tuan-tuan. Okay. Talak bain ni ada bain sugra, ada bain kubra. Bain sugra ini paling mudah, iaitu talak yang berlaku bain dan kemudian bila berlaku tersebut, dia kena nikah semula. Tak boleh rujuk. Laki A dengan bini dia bercerai, dia tak boleh rujuk. Dia kena nikah semula. Contohnya, dia buat perceraian secara tebus talak. Khuluk. Lelaki, perempuan nak minta laki dia ceraikan. Laki dia tak nak ceraikan. Maka perempuan ni pula kata kat laki, ceraikanlah. Kau ceraikan dan bagi kau 2 juta. Laki tu pun kata, okey. Dapat 2 juta, dia bercerai. Dalam setelah bercerai itu ada eddah. Bila dalam eddah itu, waktu itulah dia tidak boleh rujuk. Tiba dia kata dalam waktu eddah dia nak baik balik. Weh, tak boleh lah dan duduk sorang-sorang. Kena duduk berpasangan. Kan? Maka dia kena nikah semula, tuan-tuan. Walaupun dalam iddah. Sebab dia bukan talak raj'i, dia adalah talak bain. Talak bain ini juga sama macam kisah janda berhias. Apa tuan-tuan faham janda berhias? Langsung tak faham. Padahal selalu sebut janda berhias, janda berhias. Janda berhias, lelaki dan perempuan kahwin, kemudian dia bercerai. Belum sempat, bukan belum sempat, tak pernah buat. Tak pernah bersama dua orang, tuan-tuan. Tak pernah bersetubuh. Maka itu dipanggil sebagai janda berhias. Tidaklah dikira janda berhias ni adalah kepada anak dara je. Janda pun ada. Mana lelaki tu kahwin dengan janda, tapi dalam masa sama tak pernah bersama, tak pernah bersetubuh. Lepas tu dia bercerai. Itu pun kategori macam seperti janda berhias juga, tuan-tuan. Cuma kalau dalam mas kahwin, janda berhias yang dia kahwin dalam keadaan dia masih anak dara, dia nak kahwin dengan lelaki baru, mas kahwin dia dengan lelaki baru itu tetap 200. Harga mas kahwin
200 seperti anak dara. Kalau dia kahwin dengan janda, lepas itu dia ceraikan, tak sempat bersetubuh. Janda tu dah bercerai, lepas itu pula dia kahwin dengan lelaki baru. Dia punya mas kahwin tetap 100. Sebab apa? Status di awal itu adalah 100. Ya? Tu dia punya mas kahwin, tuan-tuan. Okey. Jadi bila janda berhias ini tadi, contoh ya tadi, laki ni bujang, perempuan ni anak dara. Lepas itu pula dia kahwin. Seminggu lepas itu dia bercerai. Dia bercerai. Perempuan itu pula dia tidak ada iddah. Tak ada iddah. Bila bercerai, ditanya perempuan tu memang tak pernah bersama. Laki tu kata, tak pernah bersama. Bila nak bersama, seorang nampak rimau, seorang nampak kobau. Tu ialah tuan-tuan. Langsung tadi tak selera dia, tuan-tuan. Benda ni pernah berlaku tak? Ada, tuan-tuan. Ya? Ni isu sihir lah ni kan. Sihir ni tak boleh nak ngelak kata apa lah, tuan-tuan. Okey, maka tak pernah bersama, bercerai. Bila bercerai, itulah dipanggil cerai talak bain. Ketika itu boleh ke lelaki itu rujuk dengan perempuan tu? Tak boleh rujuk. Dia kena buat balik isi borang. Isi borang nikah semula. Bila nikah semula, siapa yang untung? Siapa yang untung? Tok Imam, tuan-tuan. Sebab apa? Dapat upah juru nikah. Itu dia punya keuntungannya, tuan-tuan. Okey. So, saya nak beritahu talak bain ini tadi, dia kena nikah semula, tuan-tuan. Okay. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 235, yang bermaksud firman Allah taala, wala junaha alaikum fima aradtum bih min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa, sampai akhir ayat ini. Yang bermaksud, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Hati daripada laki masing. Ya Allah, janda tu laki dia dah mati dah, ingin nak nikah dengan dia. Ya Allah, kan? Tu tahajat lah tu. Diri masing-masing lah. Habis je edat dia, edat nikah lah dengan dia. Kan? Itulah contoh. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Okay? Yang demikian itu tidaklah salah, akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Itu jelaslah. Tak boleh nikah masa dalam iddah. Dan ketahuilah sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya, dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Okey. Jadi ada niat di situ. Kena sebut secara sindiran. Okey. Contohnya, laki awak baru lepas meninggal, dah 2 bulan. Ya, sabar ya. InsyaAllah. Ya, dah habis nanti. Adalah keluarga saya datang. Itu sindiran lah tu. Dia pun boleh, kenapa lah dah habis iddah baru keluarga datang? Kan? Maka itu sindiran, nak kahwin lagi, nak kahwin dengan dia lah.
Tu cara contoh lah. Ataupun laki awak dah meninggal, ya. Mungkin habis nanti tempoh tu Kak Long datanglah. Tu pun sindiran juga tu. Kak Long tu siapa? Bini pertama, tuan-tuan. Ya. Cukuplah setakat itu ayat sindiran yang saya ajar. Ya. Yang lain belajarlah sendiri, tuan-tuan. Ya, kat kedai kopi kan, nanti keluar ayat satu kan, marah kakak kat sebelah ni, kau ajar betul lah ustaz ni. Dia ajar lelaki den kan. Yalah. Yang bini sulung duduk kat gedung lalang. Yang bini kedua duduk dokek Bukit Ampangan. Macam tu lah kan. Manalah tahu kan. Wallahu a'lam. Okey, tu clear sindiran. Faham Jelas Ni berlakulah, tak kira lah bini perempuan tu meninggal ke ataupun dalam edah talak bain, tuan-tuan. Talak bain ni kenapa dibenarkan sindiran? Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak rujuk. Dia beza dengan talak raj'i, tuan-tuan. Talak raj'i masih lagi lah still isteri kepada lelaki dia tu. Maksudnya dia tak perlu keluar rumah, dia duduk rumah. Kalau dia nak baik balik, dia boleh rujuk, tuan-tuan. Okay. Kemudian ketiga, 2.3.1.3. Haram meminang sama ada secara kiasan atau berterus terang kepada perempuan-perempuan selain daripada yang dinyatakan dalam 2.3.1.1 dan 2.3.1.2. Contohnya apa? Yang saya kata tadilah, talak raj'i. Perempuan itu dalam tempoh edah yang boleh rujuk dengan suaminya, tuan-tuan. Haram meminang perempuan yang masih dalam kekuasaan suaminya. Jelas. Haram juga meminang perempuan yang haram dikahwini. Ini memang clear lah. Sama ada pengharaman itu bersifat kekal atau sementara. Maknanya perempuan yang mahram mu'abbad ataupun mahram ghairu mu'abbad. Contohnya, lelaki tu dia nak minang adik ipar. Tu mahram ghairu mu'abbad. Maknanya dalam tempoh itu dia tak boleh kahwin dengan adik ipar dia. Kan? Kalau yang cerita yang apa pun dia? Ganti tikar tu cerita lain lah kan. Yang tu kono meninggal dulu. Okey, ganti tikar ko, ada orang kata sekarang ayat moden ganti tilam, tak tahulah. Ya, mana dia kahwin dengan kakak meninggal, dia kahwin dengan adik. Tu adalah. Yang ni biasa tak dekat masyarakat kita? Ni biasa, tuan-tuan. Ya, ini memang biasa berlaku. Okey, tapi ada tak berlaku? Adik ipar dia minta abang ipar dengan akak dia tu bercerai. Rupa dia nak kahwin dengan abang ipar dia tu. Abang ipar dia tu kaya. Ini berlaku tak? Ada, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. So, no comment lah. Masyarakat zaman sekarang kan. Kita doa lah yang terbaik supaya tidak berlaku pada sekitar kita. Begitu juga haram meminang perempuan yang dalam edah talak raj'i. Sama ada pinangan itu secara kiasan atau berterus terang. Tak boleh tak boleh secara kiasan pun tak boleh, terus terang pun tak boleh. Kau ada cerai kau dengan lelaki kau tu. Ada dalam tempoh edah ni kau ada rezeki, jujur lah. Tak ada rezeki, tak ada lah. Kan? Lepas tu dia berkata, okey lah, harap tak ada rezeki lah, senang dan buat keluarga. Itu kau hajar nama. Tak boleh lah tu. Sebab apa? Dia dalam tempoh talak raj'i, masih lagi dalam kuasa suami dia, tuan-tuan. Hal ini disebabkan suami perempuan tersebut masih boleh rujuk kepada isteri yang diceraikannya. Ini yang kadang-kadang berlaku. Laki tu ceraikan bini dia, lepas tu laki tu pula dapat tahu
Kau tahu tak kenapa bini kau minta cerai? Dia ada laki lain. Laki itu kau tahu tak siapa? Kawan kau sendiri. Tu tak tahan tu. Jadi laki tu kata, kurang hajar lah apa-apa. Last sekali. Tak apalah. Aku nak trik dia balik. Apa dia? Dia rujuk balik bini dia. Tu yang berlaku. Bini pula kata tak setuju. Bila laki dah sebut rujuk ke apa semua tuan-tuan, ya, dia tak setuju, dia kena proses balik kat mahkamah. Ya, sebab dia tu rujuk ni tak perlu saksi. Ya, suami dah sebut rujuk saja, dia dah kira rujuk niat dia tu dah boleh jadi jatuh rujuk tuan-tuan. Okey? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha. Yang bermaksud dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Maknanya suami berhak mengambil kembali isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami bertujuan hendak berdamai tuan-tuan. Okey? Tengok banyak terjemahan dalam ayat Quran, semua sebut isteri-isteri tuan-tuan. So tuan-tuan yang baru satu macam saya, maka bukan isteri, iswan tuan-tuan. Kalau isteri dia kena 3 tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita iswan je lah. So masing-masing lah keadaannya. Haku biraddihinna, isteri-isteri itu. Kemudian 2.3.2, maksud peminangan secara terus terang ialah lafaz yang digunakan secara pasti bagi menunjukkan keinginan untuk berkahwin. Contohnya, ni terang betul lah. Kataan yang terang, tak ada lapik langsung. Dan nak kahwin dengan kau, tu terang lah tuan-tuan. Dan nak kahwin dengan kau, tu terang, tak ada lapik tu. Habis edah kau, Eden kahwin dengan kau, tu tak ada, tu terang tu. Walaupun bahasa kampung, dalam tulisan ni bahasa skema. Aku ingin mengahwinimu, adakah kamu menerimaku? Tu skema lah. Kan? Bak kata budak zaman sekarang, usah jiwang ayat kan. Apa tu? Healing. Trending budak apa? Healing tu sampai ponoh KRS minggu lepas tuan-tuan. Poning mikir. Positifnya satu lah. Walaupun dia pergi healing kat konsert tu, ponoh maghrib dengan asar semayang kat surau tu tuan-tuan. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Dah lah kan. Sebab perkara ni saya tak suka kita salah menyalah atas siapa lain. Biar kita sendirilah kan. Macam kita mak ayah, tanya anak tu, kau nak pergi mana ni? Nak pergi konsert. Begitu balik. Halal ke haram? Biar dia tahu tu halal ke haram kan. Kalau dia kata haram, okey lah. Kita kena beritahu lah dia penjelasan. Kadang kita ni asyik salah orang ponik fikir kan. Tapi 11.1 jemputlah hadirin semua ya. Kita Negeri Sembilan berselawat buat kat Padang Seri Menanti lagi tuan-tuan. Itu imarah kan. Negeri Sembilan berselawat kita buat kat Seri Menanti sepenuh hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan tuan-tuan. Okey. Kalau rajin datang kat Seri Menanti. Kalau tak rajin pun datang. Kalau malih teruskan datang tuan-tuan. Sebab apa? Basic yo dalam bondo baik ni kan, dengar ayat Quran ni semua kan. Kita dah rajin lah. Tiba tak nak pergi. Tu iblis di kiri kanan tuan-tuan. Lepas tu pula kita dah tak rajin dengan malih lah nak pergi. Itu ada syaitan di kiri kanan tuan-tuan. So nak lawan syaitan, nak lawan iblis, kena fight Sama macam kita bangun tidur nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Kau 5 dah bongkar dah, tuan-tuan.
Tiba ya Allah, borek waktu nak bangun malam kan. Tu ada lah iblis kiri kanan tu. Mula-mula sakor kacau. Sakor badan tu, lepas tu masuk iblis pula kacau. Dah nak ada azan dah, ya Allah, borek kan. Tu yang kena auzubillah minasyaitanirrajim. Cuma tuan-tuan kan, saya pun masih lagi dalam belajar. Kita pun ngajaklah tuan-tuan. Nabi SAW bangun dia daripada tidur tengah malam, Nabi akan baca surah Ali Imran. Ali Imran 10 ayat yang terakhir, 191 sampai 200. Kalau rajin, kalau malam, sama-sama lah buat tuan-tuan. Saya pun sedang belajar agak tu, bila tengok hadis Nabi, oh ini banyak amalan sunnah kan. Surah Al Imran ayat 191 sampai 200. Walaupun ayat itu dikaitkan tentang bab wuduk ambil semayang, yang mana boleh membaca ayat Quran tanpa mengambil wuduk kan. Kalau baca Quran tu, pegang Quran tu kena ambil wuduk, sebab kita pegang Al-Quran. Jadi kita bangun tidur, tak salah ada kita baca walaupun kita tak ada air semayang. Bacanya bukan pakai Quran, pakai ni lah, handphone. Ni kan selalu letak kat telinga masing-masing. Kalau dia boleh melokek macam ni kan, betul tak? Letak tu, savekan yang Al-Quran kan. Bila bongkar tu, ambil Quran je, baca 191 sampai 200 tuan-tuan, surah Al-Imran. Sesama lah. Yang saya faham, yang saya belajar pandangan daripada para ulama, akan ada kelebihannya mengikut diri masing-masing. Maknanya kalau siapa yang beramal itu, kelebihan kat saya lain, kelebihan tuan-tuan lain. Macam kita sembahyang duha, murah rezeki, untuk semua nak murah rezeki kan. Itu kelebihan dia masing-masing tuan-tuan. So kalau rajin, bangun dia tidur, soda pagi tu kan, baca surah Al-Imran ya, 191 sampai 200. Yang tu banyak berkaitan tentang ciptaan manusia, akhlak, zikir tuan-tuan ya. Lepas tu barulah pergi ambil semayang, buat tahajud ke apa tuan-tuan ya, untuk kita tambah baik untuk amal-amal ibadah kita ni tuan-tuan ya. Dalam, kalau belajar tauhid ni, dia dalam hukum amali tuan-tuan ya. Hukum amali kita ni berkaitan dengan bab ibadat dan juga muamalat tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Okey, tadi 2.3.2 peminangan secara terus terang. 2.3.3 maksud peminangan secara kiasan ialah lafaz yang digunakan tidak pasti menunjukkan keinginan lelaki itu untuk berkahwin ataupun tidak. Contohnya, seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan yang masih dalam iddah, "Engkau ni cantik." Ni pun sama juga tuan-tuan. Atau boleh jadi ramai orang tertarik kepada engkau, atau siapalah yang akan mendapat orang seperti awak atau seumpamanya. Itu pun di antara kiasan. Kau ni kan bila dah meninggal laki kau ni cantik lah, dan tengok kau. Tu kiasan tu kan. So ini antara kiasan-kiasan ayat yang tuan-tuan ya. Lepas tu atau contoh, siapalah untung dapat dia tu kan. Selalu kan benda-benda macam tu kan, lelaki selalu buat-buat kan. Kau tahu tak, pejabat konofis kita tu, yang seorang tu, laki dia walaupun meninggal ada janda dah, siapalah gak dapat dia kan. Tu contoh lah kan. Tapi jangan lampau-lampau lah kita lat-talilat autosom siapa dapat. Itu tak boleh tuan-tuan ya. Betting dalam memiliki sesuatu yang berkaitan dengan bab ibadah ini, bendanya berdosa tuan-tuan. Kenapa saya kata demikian? Sebab bila kita hubungan dengan isteri, berkeluarga ni pun, setiap perbuatan kita tu seperti ibadah tuan-tuan ya. Kita buat baik dengan bini kita pun ibadah, kita buat berjasa pada bini kita pun adalah ibadah tuan-tuan. Banyak perkara tu. Okey, jelas clear ada apa-apa pertanyaan? Ya saya. Cerai itu melibatkan banyak pihak.
Sebab mengapa rujuk tu dibuat secara mudah. Contoh saya, saya rujuk nafsu. Okey. Betul. Bila bercerai tu, bila nak bercerai tu, habis semua sungkit. Bukan sekadar sungkit, yang terselit pun bangkit. Ya? Semua timbul, tuan-tuan. Kan? Bila nak bercerai tu, pam, 3 bulan gaduh, naik turun mahkamah semua. Sampai kata mak bapak ni semua, tuan-tuan. Bila rujuk tu, senang je. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati, saya jelaskan ni mudah je, tuan-tuan. Itulah nafsu. Nafsu. Satu nafsu, dua sabar. Dua perkataan inilah yang banyak berlaku dekat kita sebagai yang membina rumah tangga dengan sebaya. Kenapa saya kata nafsu? Masa itulah nafsu sifat amarah dia semua timbul. Bila dah nafsu tu bergelora macam-macam hal, tuan-tuan. Tak sabar dengan apa yang berlaku. Akhirnya sanggup tu berfikir walaupun padahal dah kahwin 30 tahun boleh sabar. Masa tu dah tak sabar, tuan-tuan. Sebab apa? Nafsu dah gelora macam-macam hal lah. Ikut panggil syaitan lah semua. Akhirnya bercerai. Lepas tu ikut nafsu. Bila bercakap pasal orang, cakap mentua, cakap ipaduai, ikut nafsu lah. Sebab apa? Sebab nak bercerai sangat, tuan-tuan. Okey. Lepas tu tak rasa apa? Tak sabar. Tak sabar. Sebab tu tuan-tuan yang berumur ni, tuan-tuan lagi pengalaman daripada saya. Kadang berceritalah dengan anak-anak dan cucu-cucu ni. Sepanjang saya berkhidmat, saya tak nafi, saya pernah melihat juga kes orang lama-lama baling periuk kan, gaduh, baling periuk, tapi tak bercerai, tuan-tuan. Kan? Tak bercerai. Ada one tu pernah datang jumpa saya, Ustaz, saya datang ni Ustaz, saya dengan atuk ni datang, kami tak nak bercerai dah, tapi kami ni dah tak tahan dah ni, baling periuk, baling kuali dah ni. Ustaz tolong tarbiyah kami ni, kan? Macam mana kan? Tapi tak nak bercerai, Ustaz. Jangan suruh cerai. Dia tak tahan ayat tu. Sebab apa? Orang lama ni dia ingat kata mak ayah kahwin ni kena sabar. Kan? Saya yakin dan percaya. Tuan-tuan haji yang lama kahwin dah 30 tahun, mesti arwah mak ayah semua mesti kata, kahwin ni kena sabar. Kan? Ayah kalau boleh tak nak kahwin dengan kau, dengan dia tu kau boleh percaya pun. Tapi kau kena sabar lah. Itu tak tahan ayat tu. Sabar. Tak nak kahwin kan, tapi sabar. Kan? Ya? Sebab ada sabar tu, dia tahan. Kan? Jadi orang sekarang ni, itulah tu. Dengan nafsu dia, perkara tu, tuan-tuan. Dengan tak sabar dia, bercerai. Lepas tu, yang senang dia rujuk. Sebab nafsu juga. Gila. Laki 3 minggu tak dapat, kan? Dia tengoklah bini dia, la ilaha illallah, dah macam Puteri Elizabeth pula, kan? Lawa lah pula pasal tu, kan? Akhirnya tu yang dia rujuk balik. Tak apalah, dan sabar dengan perangai bini dan tu masa tu timbullah nafsu dan sabar dia waktu dia rujuk. Okey. Tu yang saya nak katakan persoalan tadi, semuanya disebabkan nafsu dengan sabar ni. Tapi kalau betul kita jaga nafsu kita, jaga sabar kita, itu yang jadi tadi macam kisah Wan dengan atuk tadi. Sabar, ya kan? Kekal sampai akhir hayat. Itu yang tiba minggu ni seorang meninggal, minggu depan dah seorang lagi meninggal, tuan-tuan. Ya, ada tu sekali 2 meninggal, ada tak tahan tu. Ada yang meninggal pukul 2 pagi, yang seorang lagi meninggal 3 pagi. Kan? Ada. Kerana apa? Sabar dan nafsu yang dijaga, tuan-tuan. Ya? Dan tegasnya di sini, tuan-tuan. Kita sebagai mak ayah ataupun atuk nenek, pesanlah pada cucu semua. Kalau ada kes yang berlaku,
Bila dia bercerita, kau ada masalah ni, ayah faham masalah kau orang. Tapi tolonglah, jangan membangkit-bangkitkan orang lain dalam masalah kau orang. Kalau kau orang saja masalah, kau orang saja. Tak perlulah bangkit dengan orang lain. Dan janganlah viralkan melalui medsos. Ini paling bahaya, tuan-tuan. Kesian pada anak keluarga. Bila viral melalui medsos, benda tu akan jadi ingatan balik akan datang, tuan-tuan. Dan yang paling bahayanya, bila medsos ini, media sosial, ianya akan berkembang sampai satu dunia tahu, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Okey? Jelas clear, tuan Ada lain? Tak ada Kalau tak ada, sekadar tu saja, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang, kita akan sambung lagi, tuan-tuan. Sebelum kita akhir ni, tuan-tuan, ada hajat daripada ahli karya kita. Kita baca doa sikitlah untuk kesembuhan dan keselamatan untuk Hajah Maznah binti Sudin kerana sakit strok, supaya sihat seperti sedia kala, insya-Allah. Kejap إلى رد محمد صلى الله عليه وسلم على كل كلام شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تقزيما حقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روح لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمدا حامدا حمدا شاكرا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من سرور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم كافل كريم تحب عفا فاعف عنا عن والدينا ومعلمين ومعلمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وعافنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ماشينا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم جمعت السلامة وأقنا بالتقوى واستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم إني نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر اللهم إني أعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau tunaikanlah hajat-hajat kami ini. Ya Allah, kau pun mudahkanlah urusan sahabat kami. Ya Allah, Hajah Masnah binti Sudin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu. Ya Allah, kau lindungikanlah beliau. Ya Allah, kau pun mudahkanlah urusan beliau. Ya Allah, kau pergi sembuhkanlah beliau. Ya Allah, mudah-mudahan beliau sihat seperti biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan juga beliau semua dari angin merah dan lindungikan kami dari darah hitam, yakni stroke dan dari penyakit berat. Ya Allah, na'udzubillah min zalim. Ya Allah, nastajibillahumma du'ana, nastajibillahumma du'ana, nastajibillahumma du'ana. Bismillahilladzi la yadurru fi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru fi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Ya qadinal hajat, ya qadinal hajat, ya qadinal hajat. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah memakbulkan dan mustajabkan doa kita semua, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.